Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita buka majlis perbicaraan kita malam ni dengan Alkitab. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Fatih. وعلى آله حق قدره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Malam ni kita nak bincang, saya dah rasanya 2-3 minggu tak buat upload video YouTube. So dalam period tu sebenarnya banyak tajuk nak diperbincangkan. Ada je persoalan daripada orang ramai ataupun pesakit, customer. Itu semua jadi sumber inspirasi untuk saya upload lagi video. Ada dan kadang-kadang saya come across tu satu-satu research ataupun dapatan berita, jurnal ataupun berita-berita kan, dapat maklumat latest, saya akan share lah. Banyak, tapi itulah saya tak tulis pula kan. So malam ni kita bincang pasal keradangan tentang keradangan sendi, arthritis, lutut, tulang belakang, tulang vertebra kan. Itu semua macam sendi lah, permukaan offset antara vertebra, tulang-tulang luas vertebra, tulang belakang, lutut kan. Satu keradangan otak yang menyebabkan penyakit sawan tarik ke, fit ke, so ada lesion, ada keradangan, kerosakan sel-sel otak kan. Dan juga yang kita banyak dah cerita pasal keradangan dalam perut, gastric ganggut tu maksudnya keradangan dalam perut lah kan. Itu pun saya nak bincang lagi, ada benda baru nak bagi input, nak share dengan tuan-tuan perempuan untuk dimanfaati dan diamalkan supaya dapat kita reverse keradangan yang berlaku. Kita alright saya suka share benda yang praktikal benda yang praktikal yang boleh digunakan untuk dimanfaatkan, walaupun kita secara disclaimer, biasanya perubatan holistik, perubatan alternatif, tradisional, herbal tak boleh claim kan. Tapi kalau tak boleh claim, then tak boleh dimanfaatkan. Kita mesti amal untuk dimanfaat kan, betul tak? Kita bukan nak bersaing dengan arus perdana perubatan, mainstream punya perubatan moden, tak. Tapi kita komplement yang dapat diamal, dimanfaatkan, sehingga dapat menyembuhkan penyakit kan. Konsep kita, cara kita bersandarkan kepada Alkitab lah kan. Secara Islam, secara sunnah kan, agama Islam kita setiap penyakit ada ubat. Itu konsep kita kan. Tapi ubat, masuk ubat di dalam, disebut dalam kitab tu mudah je ubat ni kan. Bukan nak kena buat research sampai 10-15 tahun kan, nak buat clinical trial. Baguslah tu kan, tapi benda tu sebenarnya dah ada dalam kitab-kitab dulu dah ada, kitab Ibn Sina, kitab herba Cina kan, Matra Medica India, Ayurvedic, perubatan Yunani ni gabungan perubatan Greek dengan Arab. Greek dengan Arab tu perubatan, sebenarnya perubatan para anbiya dulu dengan perubatan Tibbun Nabawi kan, sunnah Nabi Sallam tu ada kan. So jadi sebenarnya dah ada ubat tu, cuma kita tak boleh guna satu ubat untuk semua orang walaupun penyakit yang sama, tak boleh. So kita kena individualize, maknanya personalize punya rawatan personalize kan. Sekarang ni banyak orang cakap personalized
treatment, kan. Memang kena buat daripada dulu, memang orang buat begitu. Tabib-tabib zaman dulu perubatan secara personalized. Saya terpaksa sentuh sikit pasal perubatan rawatan sebab kalau terlampau takut sangat, terlampau, dan kita tak boleh manfaatkan. Kita nak manfaat. Sebab penyakit memang boleh ubat. Ubat dia banyak. Daripada sumber makanan yang kita makan hari-harian tu, herba, kan. Saya bidang tu lah, makanan dan herba, dan macam-macam lah kaedah-kaedah lain termasuk bekam, kan. Macam-macam lah, kan. So, sebelum nak masuk cerita pasal penyakit keradangan, saya nak masuk sikit bab ni lah, sebab kadang-kadang orang terlampau takut dia cerita pasal perubatan, rawatan, kita terus terlampau berhati-hati sangat, terlampau takut, sehingga kita tak boleh manfaatkan kaedah rawatan yang telah digunakan, yang telah memang nak dibuktikan secara klinikal, sebenarnya telah terbukti, kan. Personalized, nak dibuktikan setiap orang tak boleh. Tak boleh nak dibuktikan setiap orang, semua orang, sebab setiap orang tak sama dari segi genetik kod, tak sama DNA, dari segi amalan pemakanan tak sama, dari segi lifestyle, cara kehidupan tak sama, stress level tak sama, kan. Gene expression tak sama, kan. Itu dipanggil epigenetics. DNA tak diubah, tapi epigenetics bergantung kepada faktor-faktor persekitaran yang pelbagai, yang banyak, beribu-ribu faktor yang boleh mempengaruhi gene expression untuk mengekspreskan kesan kepada tubuh kita, sama ada secara fizikal atau mental juga, fisiologi, begitu. So, kita kena juga. Okey. Bagi kita merawat penyakit dengan makanan. Saya nak highlightkan bahawa makanan tu adalah ubat. Tapi nak kena tahu makanan macam mana. Bukan semua makanan tu jadi ubat. Memang semua makanan jadi ubat, tapi pemilihan makanan, kualiti makanan, macam mana makanan tu jadi ubat. Contohnya nasi. Macam mana kriteria nasi tu nak jadi ubat. Kan. Sebab saya guna nasi untuk rawat penyakit. Banyak penyakit untuk rawat dengan nasi. Tapi nak guna beras apa? Bukan beras putih biasa, bukan beras putih. Jadi kita punya konsep, approach kita adalah selalu saya sebut, kan, sama ada secara personal ataupun secara begini, kan, secara bengkel, cakap secara public speaking, saya akan tekankan tentang amalan pemakanan whole foods, whole foods alami, makanan whole foods alami, seimbang, bebas bahan kimia, food additive, bebas, pewarna, perasa, pemanis tiruan, fatty chemical, emulsifier ni semua. Dan juga bebas residu racun pertanian. Ini secara konsep, secara teoretikal. Tapi adalah dia punya had minima. Dia ada had dia paras-paras lah. Bukanlah perfect 100% kan, zero terus. Payahlah zaman sekarang. So, yang ni kita tekankan. Jadi, bermaksud ubat ni bukan kategori herba ataupun ubat hospital je dia jadi ubat, ataupun ubat herba jadi ubat. Tak, makanan tu jadi ubat. Jadi kan sebenarnya penyakit kita ni memang boleh dirawat dengan kaedah yang banyak, dengan cara yang banyak, dengan pelbagai cara. Makanan je pun dah berapa ribu jenis makanan, berapa puluh, berapa ratus jenis makanan. Itu semua boleh jadi ubat, tapi kita nak kena tahu kriteria makanan dan simptom pesakit dan keadaan pesakit. Nak match, kan, macam homopati, kan, simptom dengan simptom yang simptom dan semboyan dikeluarkan oleh tubuh pesakit dengan
simptom yang dikeluarkan oleh penawar homopati. Sama juga makanan semuanya macam sangat luas perubatan ni sangat luas, bukannya dengan hanya satu jenis kaedah rawatan, tak ada. Jadi luas. Dengan makanan kita boleh rawat penyakit, kan? Kalau orang kata mana boleh makanan merawat penyakit, dia bukan ubat, dia makanan. Ubat lah, maksudnya herba ke ataupun ubat drugs lah, kan? Vaksin ke, ubat hospital ke, itulah dikatakan ubat. Tak, sebenarnya bagi kami ubat tu adalah makanan. Sebab makanan lah yang membentuk structural sel tubuh kita, tisu, organ. Betul. Bukannya ubat kimia ataupun herba. Juga yang membentuk kefungsian sel tubuh kita juga daripada makanan. Daripada protein. Protein tu membentuk daripada semua makanan protein akan dicernakan menjadi asid amino. Asid amino masuk dalam tubuh kita, dalam sel, diangkut dalam darah, dihantar kepada organ-organ dan sel, dan di sana dia akan disatukan kembali melalui proses anabolisme ataupun proses epigenetik untuk menghasilkan sesuatu jenis molekul protein. Dalam badan kita ada beribu-ribu jenis molekul protein. Belas ribu ke, saya pun tak ingat dah. Enzimnya pun dah ada beribu-ribu, kan? Enzim adalah protein functional untuk kefungsian tubuh kita. Protein structural, functional punya molekul bukan enzim je, hormon lagi, kan? Dan neurotransmitter, kan? Dan macam-macam lagi lah, kan? Mucus, kan? So structure protein, otot kita, kulit kita, kan? Darah kita, sel kita, membrane sel, mitokondria, kan? DNA, semua tu structural, kan? Dimana daripada molekul protein, lemak, membrane sel, lemak pun ada, kolesterol pun ada, kan? So daripada apa sumber ni semua? Protein, lemak, kolesterol. Daripada semua makanan, bukannya daripada herba, bukannya daripada ubat-ubatan, benda ni sebagai booster je. Dia nak meningkatkan atau mengurangkan kan aktiviti fisiologi dalam tubuh kita sehingga boleh reverse penyakit dalam tubuh kita, begitu. Jadi sumber ubat yang sebenar adalah makanan. Ni saya nak tekankan. Bukan, saya belajar nutrition dulu, sains pemakanan masa di UKM. Nutrition adalah disiplin sains yang mengkaji atau membicarakan tentang fisiologi tubuh yang sihat. Nutrition, kan? Alright. Kalau dietitian, dia mengkaji pattern diet atau pemakanan untuk orang yang sakit, begitu, kan? Tapi bagi saya nutrition pun kita boleh guna untuk merawat penyakit. Ilmu pemakanan, ilmu sains pemakanan boleh guna untuk rawat penyakit. Dietitian yang satu lagi itu terlalu spesifik, dia nak kira kalori, nak kira vitamin, mineral, kan? Dan nak diseimbangkan, begitu kan? Itu terlalu spesifik. Kita tidak sampai ke tahap tu untuk merawat atau reverse penyakit. Yang penting semboyan dikeluarkan oleh pesakit dengan nutrien, sama ada makro atau mikronutrien yang diperlukan oleh tubuh secara bersamaan dan seimbang, bukannya berlebihan atau berkurangan. Berlebihan pun penyakit, kekurangan pun penyakit, deficient pun penyakit. Tak boleh. Dia ada seimbang dan semua tu kena ada. Dalam makanan, kalau makanan yang bersifat whole food, semua tu ada. Dia ada kalori, dia ada makronutrien, ada mikronutrien, kan? Antioksidan, anti radang,
phytochemical, phytonutrients, kan? Mineral, electrolyte, vitamins, cofactors, macam-macam benda. Jadi dia sekali, satu package. Itulah yang dapat reverse penyakit, kan? Kita tahu bahawa kebanyakan penyakit, kan, penyakit kronik ke akut disebabkan oleh keradangan. Berlakunya keradangan di dalam tubuh kita, dalam sel kita, tisu organ tubuh kita, kan? Keradangan. Jadi macam mana kita nak rawat keradangan? Kan? Dengan makanan. Kan? Dengan antioksidan, anti radang yang ada dalam makanan kita. Dan juga termasuk herba-herba. Tapi herba, masalahnya dia ada bahan bioactive compound yang mana tak boleh berlebihan. Bioactive compound kalau kuat, kan, contohnya alkaloids yang bersifat pahit, saponin yang ada buih-buih, kan, apa lagi, triterpenoids, kan, ni semua tak boleh berlebihan. Dia ada dos dia, dos yang kecil tapi makanan dosnya lebih besar, kan. Makronutrien, samping makronutrien ada mikronutrien. Mikronutrien tu ialah vitamin, cofactor, mineral, electrolyte, antioksidan, kan, polyphenol yang sikit-sikit tu. Alright. So sebab tu bila kita rawat dengan makanan, kesan sampingan dia sangat sedikit kalau ada pun. Kan? Maknanya jarang-jaranglah kita dengar ada side effect dengan makanan. Tapi kalau berlebihan pun ada juga. Contohnya makan buah-buahan, sayur-sayuran, dibuat smoothies, campur buah avocado, campur badam, campur buah kurma, lepas tu dia campur apa, cuka apple lagi yang masak ataupun lemon, dibuat smoothies, kan. Ini semua jadi mudarat sebab terlampau tinggi antinutrien, especially oxalate, kan. Lepas tu campur dengan sayuran hijau, kan, yang ada lektin lagi, berlebihan antinutrien. Walaupun kita dah bincang dulu dalam tajuk antinutrien, sebenarnya tidak mudarat bila kita ambil dalam kadar keperluan, memenuhi keperluan tubuh kita. Tapi bila kita ambil dalam bentuk yang semata-mata sayur-sayuran dan buah-buahan dan dikonsentratkan, campur semua sekali, ini dah jadi berlebihan, kan. Jadilah oxalate dumping yang macam banyaklah doktor di barat bincangkan. Saya tengok oxalate dumping. Tapi oxalate dumping yang berlaku yang saya tengok tu, kan, disebabkan oleh dia campur semua sayur-sayur, buah-buah campur. Campur semua sekali. Buat minum 1 gelas. Begitu. Lagi ulang lagi 3-4 kali sehari. Ini mudarat. Tak boleh. Terlalu berlebihan antinutrients, oxalate, lektin. Apa lagi? Ada 5 bahan antinutrien dalam makanan berasaskan tumbuhan, kan. Saya pun dah lupa dah. Apa tu? Phytate. Apa lagi satu tu yang dalam teh tu, yang getah-getah tu, tak ingat lah apa benda. Kan? Berlebihan sangat tak boleh. Kalau sikit kita boleh manage. Kita ada microbiome, kita ada usus, kita ada enzim, kan? Tak ada masalah. Tapi berlebihan kita tak boleh manage lah. Apa-apa berlebihan pun jadi mudarat, kan? So begitu. So dan nampaknya video ni saya nak cerita, nak bercoteh pasal konsep pemakanan, kan. Pasal banyak orang datang, saya duk tengok kaedah cara makanan dia tu tak seimbang. Tak seimbang, dia berlebihan. Ambil magnesium berlebihan, lepas tu pakai magnesium apa benda tu, magnesium oil ke, itu magnesium chloride, magnesium flakes, mandi magnesium flake, sapu magnesium oil. Magnesium oil bila dah serap dalam kulit, masuk dalam darah, tak boleh berlebihan magnesium. Lepas tu minum pula magnesium punya suplemen, 1 sudu, tu besar ke, sudu kecil ke, itu berlebihan. Lepas tu makan omega 3 yang terlalu tinggi, concentrated hanya omega 3. Dalam makanan semua dah ada omega 3, dalam ikan-ikan laut, ikan darat, ikan tawar pun ada, ayam kampung, telur kampung, butter, grass fat,
Semua dah ada omega 3. Kita bukannya nak omega 3 je. Kita nak omega 3, nak butyric acid, nak low chain fatty acid, kan? Nak vitamin, nak kalori, baru dia masuk dalam badan kita secara harmoni. Harmoni dan seimbang, dan kita boleh apa kata? Regulate, dikawal atur dengan baik oleh tubuh kita. Kalau kita makan omega 3, kan, suplemen omega 3 kita hari banyak makan, kan? Walaupun ikut dos pada botol, tapi bagi saya itu overdose, mungkin mega dos. Kita tak perlu dos tu, kan? Ini boleh jadi kesan-kesan sampingan. Vitamin C sekalipun, vitamin B kompleks, kan? Bukan kita nak kata tak elok makan suplemen tu, dia tak boleh makan secara setiap hari dan selama berbulan-bulan, bertahun-tahun, tak boleh. Ni saya nak cerita konsep merawat dengan pemakanan. Ibnu Sina, kan, kaedah rawatan Ibnu Sina, Yunani, kan, dah disebutkan berlebihan penyakit disebabkan oleh kekurangan sesuatu nutrien ataupun berlebihan mengambil satu nutrien, kan? Kekurangan atau berlebihan, dua-dua menyebabkan penyakit, gangguan fisiologi, kan? Begitu. Sel mitokondria kita, kan, tak cukup nutrien pun dia tak boleh nak berfungsi untuk menghasilkan tenaga ATP. Kalau berlebihan pun dia ada dipanggil negative feedback, positive feedback. Saya tak ingat dah. So berlebihan dia akan merencat fungsi enzim dan mitokondria dalam tu, kan? Begitu. Sistem tubuh kita ni memang Allah Ta'ala dah cipta begitu. Dia ada dia punya kadar dia. Tak boleh, kadar dia dalam range yang sempit, kan? Range normal. Kurang, lebih akan mengganggu fungsi enzim dan mitokondria, biochemical pathway dalam masalah kita tu. Jadi kita akan jadilah lemah balik. Kurang pun lemah, lebih pun jadi lemah. Metabolic dysfunction, kan? Okey. Begitu. So okey, itu sajalah saya nak celotehlah bab pemakanan sebagai merawat penyakit, merawat penyakit. So kita boleh guna macam-macam makanan. Semua jenis makanan boleh jadi ubat, tapi pemilihan dia je. Prinsip dia kena bebas bahan kimia aditif dan residu racun pertanian, kan? Kita nak, kalau gandum tu saya akan syorkan orang makan bulgur atau tepung gandum organik. Tapi bulgur lagi bagus. Dia ada khasiat vitamin B kompleks, kan? Barley pun kena cari yang organik sebab kandungan glyphosate dia tinggi. Racun pertanian Roundup tu tinggi. Ini ciri-ciri ni sangat penting. Semua-semua ni kita kena tahu. Zaman sekarang kita kena ambil tahulah pasal ilmu pemakanan sebersikit, supaya kita dapat manfaatkan tubuh kita untuk mengelak penyakit, optimum kesihatan, dan kalau dah kena sakit, kita reversekan penyakit tu, rawat penyakit tu, kan? Walaupun penyakit-penyakit berkaitan dengan jangkitan kuman, virus, bakteria, termasuk virus sekarang, virus corona, COVID-19 semua ni boleh dirawat dengan makanan, insya-Allah. Sebab kita optimiskan sistem tubuh kita, kan? Dan mengelakkan keradangan yang melampau. Dia kata over reaction of the immune system antibody, yang mana dia attack balik paru-paru kita, kan? Coronavirus tu. Itu semua bergantung kepada sistem kawalan homeostasis sistem tubuh kita. Begitu. So kita kena tahu dan kita imbangkan pemakanan kita dan pelbagaikan makanan kita, insya-Allah. Dan satu lagi saya nak cerita pasal diet, jenis diet. Secara umumnya saya bagikan 3 jenis lah, 3 jenis, senang cerita lah, kan? Secara objektif.
dua diet yang ekstrim, satu diet yang in between, pertengahan. Dia mix antara dua. Satu diet dipanggil diet ketogenik, kan? Diet ketogenik ni diet yang mengambil hanya protein dan lemak dan meninggalkan karbohidrat. Sama ada karbohidrat ringkas ataupun karbohidrat kompleks. Maksudnya makanan yang ada manis-manis, gula, ataupun makanan yang tinggi kanji, dia tinggalkan. So dia hanya ambil protein dan lemak. Jadi makanannya diet orang yang mengamalkan ketogenic diet berkisar kepada makanan yang berasaskan haiwan, protein. Kan? Kacang pun tak ambil. Kacang protein tinggi juga, lemak pun tinggi, tapi dia ada karbohidrat tinggi juga kanji. Jadi kacang exclude dalam diet ketogenik. So dia ambil banyak daging, sama daging merah ke daging putih atau ikan, kan? Dan lemak butter dia makan banyak. Lemak haiwan, lemak lembu. Kalau orang putih dia makan lemak yang satu lagi itu, kan, haiwan satu lagi tu, kan. So depa fokus dekat situ, protein dengan lemak. Pada dia orang ni, pengamal diet ketogenik, dia nak sedaya upaya merendahkan paras insulin dalam darah, paras gula dalam darah. Insulin nak serendah yang mungkin. Gula pada paras yang normal lah, rendah jadi hypo pula, kan, berbahaya. Okay. So itu dia punya target dia, objektif dia. Bagi dia insulin atau gula adalah punca kepada penyakit keradangan dalam tubuh kita, penyakit-penyakit metabolik yang berlaku dalam tubuh kita lah. So dikaitkan dengan insulin yang tinggi. Bila kita makan karbohidrat, insulin dikeluarkan dan meningkatlah dalam tubuh kita. Ini dia tak mau. Sebab tu dia hanya fokus kepada makanan, kumpulan makanan protein dan lemak saja. Okey. Satu bab habis. Satu lagi kumpulan, tumpukan makanan. Jadi maknanya kumpulan ketogenik diet ni kebanyakan makanan dia berasaskan kepada makanan sumber haiwan. Sumber haiwan lah, kan. Kalau tumbuhan mesti ada karbohidratnya, kan. Kecuali sayur-sayuran yang paling minima kandungan gula atau karbohidrat macam daun-daun hijau, kan. Kobis pun sikit, kan. Kalau ambil yang macam ubi-ubi, kan, semua dia tak ambil lah. Kacang-kacang dia tak ambil. Yang manis lagi tak ambil, buah-buahan manis, lagi dia tak ambil lah. So diet vegan atau vegetarian yang lebih longgar lah. Vegan ni strict. Dia tak ambil makanan yang berasaskan haiwan. Dia hanya ambil makanan berasaskan tumbuhan. Kacang, sayuran hijau, sayuran ubi, kan, buah-buahan. Dia hanya ambil itu je. Kalau vegetarian dia ambil juga telur, susu, mungkin butter, madu. Tapi vegan dia tak ambil. Madu pun dia tak ambil, telur tak ambil, susu pun tak ambil, kan. Itu lagi strict. So diet vegetarian dia tak ambil makanan yang kumpulan makanan berasaskan haiwan. Tak ambil langsung. So bertentangan antara diet ketogenik dengan diet vegetarian ni, bertentangan antara satu sama lain. Kedua-dua ni adalah bentuk diet atau makanan yang ekstrim. Antara satu sama lain, ekstrim. Diet ketogenik hanya mengambil lemak dan protein tanpa ada karbohidrat dalam dietnya, kan, dalam hidangan makanan dia seharian tak ada karbohidrat. Seminimum yang mungkin jumlah karbohidrat yang ada, paling tinggi pun 50 gram ataupun lagi rendah 30, 40 gram, 20 gram, begitu. Serendah yang mungkin. Target orang yang amalkan diet ketogenik ataupun diet Atkins, diet tinggi protein dan lemak.
Sedangkan orang yang mengamalkan diet vegetarian tak ambil langsung diet yang makanan yang bersumberkan haiwan. Daging, ikan, ayam, semua dia tak makan. Burung ke apa, semua dia tak makan. So, dua-dua ni bagi saya adalah satu bentuk diet yang ekstrim. Kan? Okey. Diet ketogenik ni kita anggap macam haiwan karnivor lah, macam rimau, singa kan, kucing, dia hanya makan daging je, pemaging. Vegetarian, herbivore kan, yang makan sayur-sayuran, plant based diet kan. Ada beza antara dua kumpulan haiwan ni. Yang herbivore dia ada 4 perut kan, lembu, kambing, arnab, itu haiwan yang ada 4 perut, herbivore kan. Jadi dia boleh digest serat, fiber, selulus dalam sayuran buah-buahan, jadi ditukar kepada kalori, bentuk tenaga itu glukos, gula, dan diserap untuk menghasilkan tenaga dalam tubuh kan, untuk membina struktur tubuh dia kan. Kita tidak, kita ada satu perut, monogaster. Kita kumpulan organisma monogaster, satu perut. Kita tak boleh digest selulus, serat daripada sayuran dan buah-buahan dan kacang. Selulus tu kita tak boleh. Even prebiotic soluble fiber pun kita tak boleh nak digest, untuk nak convert dia kepada bentuk tenaga, glukos, tak boleh. Kita tak ada enzim tu, dipanggil enzim selulase kan, hemiselulase. Dalam haiwan lembu dia ada kan. Apa masalah dia bagi orang pengamal diet ketogenik ataupun diet vegetarian? Dua-dua ni ada masalah, dipanggil ada dia punya apa orang kata, shortcoming dia lah, kelemahan. Sebab yang diet ni ekstrim, so bila amal diet ketogenik kan, kemungkinan dia kekurangan sesuatu jenis nutrien. Kan, karbohidrat memang dia tak ambil dah, makronutrien, tapi mikronutrien kan, mikronutrien tertentu. Apa dia, kemungkinan mineral electrolytes yang kekurangan, ataupun vitamin tertentu, apa vitamin, mungkin vitamin C kan. Tapi kalau dia makan sayur, dia kena makan sayur hijau lah, baru dapat vitamin C dan electrolyte kan. So baru dia dapat menyempurnakan keperluan. Dah nak habis InsyaAllah. Kita sambung lagi.